Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama dengan Saya Irfan Faruqi dan hari ini sudah pun diketahui jemaah menteri yang akan menggawatai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sedikit bingkisan berkenaan apa yang berlaku akan datang walaupun ada sedikit rungutan. Oh, okey. Sudah pasti ini adalah negara demokrasi dan sudah pasti dalam konteks kerajaan campuran ini rungutan dan juga kritikan harus diberikan dan juga kami juga menjalankan tugas sebagai untuk semak dan imbang. Tapi kalau kita berikan perhatian, ini adalah jam-jam dan juga perhatian perlu diberikan ke Istana Negara kerana difahamkan majlis angkat ataupun istiadat angkat sumpah bakal dilangsungkan pada petang ini dan kalau mungkin ada visual daripada Istana Negara mungkin akan membawakan sebentar lagi. Tetapi dalam masa yang sama ada juga perkara dan juga perkembangan terkini yang perlu kita ketahui pada jam ini dan ini adalah visual daripada pintu 2 Istana Negara. Irfan, sudah pasti jemputan-jemputan dan juga menteri-menteri yang telah diumumkan semalam mengambil tempat dan juga memasuki perkarangan Istana Negara dan juga kita akan bawakan perkembangan terkini dari masa ke masa dan isyarat dan juga istiadat secara sepenuhnya akan kami bawakan pada jam-jam yang seterusnya. Betul. Tetapi sesuatu berlaku pada pagi tadi, Irfan. Apa yang berlaku pada pagi tadi? Di mana 4 ahli jemaah kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara pada pagi tadi. Mereka ialah Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz yang memegang portfolio Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Saifudin Nasution, Kementerian Dalam Negeri, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, Kementerian Luar dan Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, Menteri Agama. Yang di-Petua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatin berkata Tengku Zafrul merupakan lantikan kali kedua, manakala yang lainnya adalah lantikan kali pertama dan keempat-empat mereka di bawah lantikan Yang di-Pertuan Agong. Dalam ucapannya, Rais berkata beliau menggesa agar keempat-empat mereka tidak melupakan institusi Senat dalam melaksanakan tugas sebagai menteri. Kini syarat yang dikenakan di bawah perkara 43 ceraian 2B Perlembagaan Persekutuan sudah disempurnakan bahawa untuk menjadi seseorang menteri, beliau hendaklah menjadi ahli Dewan Rakyat atau ahli Dewan Negara. Satu-satunya hal yang baik bagi kita di peringkat ini ialah bahawa para senator yang dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri adalah juga juara terbaik bagi membela dan menegapkan institusi Senat sebagai badan legislatif tertinggi negara kita. Bolehlah saya katakan dan membuat seruan yang rapat. Tengok-tengoklah kami di sini, di samping dimandikan cahaya media di luar sana. Sejujurnya, Dewan Negara ialah batu loncatan yang mulia dan dihormati. Bantulah Dewan ini dalam apa jua bidang dan aspeknya sebagai, dengan izin, the upper house of the Parliament of Malaysia. Selain itu, Rais turut mengingatkan tentang usaha mereformasi institusi Parlimen yang kini telah berjalan selama hampir setahun setengah. Marilah kita perkasakan kembali reformasi institusi Parlimen yang telah diusahakan setakat ini dan memakan masa hampir setahun setengah. 2 akta penting yang telah diutamakan pindaannya ialah Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dan Akta Kuasa Keistimewaan Majlis Parlimen 1952. Anjuran dan cadangan-cadangan yang konkret telah pun dikemukakan dan kertas kabinetnya pun telah disediakan sebelum Parlimen ditangguhkan kewujudan dan kuat kuasanya tempoh hari. Selain daripada kenyataan daripada Yang Pertua Dewan Negara, ini pula kenyataan daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang menzahirkan penghargaan kepada Kebawahdulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikannya sebagai Menteri Kabinet. Saifuddin Nasution bertekad memainkan peranan berkesan dan efektif sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam perjalanan politik saya yang panjang, tak lama, lebih kurang 27 tahun, ini kali pertama saya menduduki jawatan sebagai ahli Dewan Negara. Saya pernah berada sebagai ahli Dewan Negeri, ahli Dewan Rakyat dan ini kali pertama.
baik Dewan Negeri, Dewan Rakyat atau Dewan Negara, saya faham ini adalah tempat di mana kita menggubal undang-undang sebagai ahli Dewan. Tempat kita mainkan peranan untuk merangka semua rencana yang baik untuk membawa kebaikan kepada negara dan rakyat. Dan saya bertekad untuk sedaya mungkin memainkan peranan yang berkesan ataupun efektif sesuai dengan pelantikan yang diamanahkan. Mengulas lanjut, Saifuddin memberitahu akan memberi fokus dan memahami fungsi setiap jabatan dan agensi di bawah kementerian itu. Saifuddin antara 4 ahli Dewan Negara yang mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim. 3 lagi ahli jemaah kabinet iaitu Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang memegang portfolio Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Datuk Sri Zamri Abdul Kadir, Kementerian Luar dan Datuk Muhammad Naim Mokhtar, Menteri Agama. Sementara itu, Saifuddin mengakui akrab dengan bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Beliau malah memberitahu akan berhubung dengan Hamzah untuk mendapatkan tips, peranan dan fungsi KDN. Terlalu awal untuk saya memberikan komentar itu. Saya harus akui saya ada hubungan yang sangat baik, akrab dengan Menteri sebelum saya, Datuk Sri Hamzah. Beliau kenalan lama saya puluhan tahun. Sebelum ini pun waktu menduduki Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, saya mengambil alih kedudukan beliau juga dan saya juga banyak belajar daripada beliau dari segi memahami fungsi ataupun tugas hakiki kementerian, memahami cabaran-cabaran. Tentu saja akan ada sedikit perbezaan dari sudut gaya kepimpinan ataupun fokus saya dari segi fungsi dan peranan kementerian. Nama pun kerajaan yang berbeza. Ya, tetapi prinsip dan asas permasalahannya harus diteliti mengikut sudut pandang masing-masing. Tentunya saya ada keutamaan saya, tetapi saya akan segera menghubungi beliau juga untuk mengambil beberapa tips dari sudut memahami peranan dan fungsi kementerian. Dan kalau anda lihat di kotak kecil di sisi Irfan itu adalah visual langsung yang kami bawakan dari pintu 2 Istana Negara di mana pada ketika ini difahamkan ketibaan Dewan Terhormat dan juga barisan jemaah menteri yang akan mengikuti dan juga terlibat dalam istiadat angkat sumpah Kabinet Kerajaan Perpaduan ini. Dan visual ini akan dibawakan. Kalau dapat belanjalah sikit, gambar besar sikit kalau director di dalam supaya penonton penonton dapat tengok secara besar. Kerana difahamkan pada jam ini akan kita lihat ketibaan Yang Berhormat Menteri di mana mereka akan tiba sebelum ketibaan Ketua Setiausaha Negara yang dijadualkan sekitar 10 minit lagi dan juga ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijadualkan tiba pada sekitar jam 2.40 petang sebelum kita dapat mengikuti istiadat angkat sumpah Kabinet Menteri ini, Irfan. Ya, yang mana jangka pada pukul 3 petang insya-Allah tidak akan berlaku seperti semalam kerana nanti pengumuman kabinet daripada petang sampai ke malam, tapi kali ini jadualnya sudah keluar dan kita akan nantikan upacara penuh kita bawakan kepada anda di 501 Ashrawani. Dan sudah pasti pengumuman semalam mendapat reaksi yang pelbagai dan sudah pasti akhirnya reaksi itu kita perlu fahami dalam konteks semasa pada ketika ini dan kita sentiasa mendapatkan kearifan, kepakaran dan juga ilmu pengetahuan daripada pakar-pakar dan juga masyarakat sivil secara keseluruhannya. Kalau dapat saya perkenalkan tetamu saya di studio pada petang ini di mana sepanjang kami bersiaran hari ini kita akan ditemani oleh tetamu-tetamu di studio dan juga secara dalam talian nanti. Kalau dapat saya perkenalkan tetamu saya di hujung sana, Saudara Muhammad Syafiq Ridzuan Jamaluddin merupakan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Terima kasih Syafiq, selalu online je tapi hari ini datang ke studio. Terima kasih orang muda. Excited hari ini. Dan kita juga ditemani atas permintaan ramai dan juga atas impaknya pada minggu lepas. Kami mempersilakan terima kasih, kami cukup besar hati kerana dapat menjemput Profesor Dr. Mansur Mohamad Noor merupakan Profesor Kehormat dari Institut Kajian Etnik kita UKM. Mungkin saya tanya dulu juga ajukan soalan Prof. Kalau kita melihat, kita tanyakan pelbagai reaksi mengenai pengumuman Kabinet semalam. Tapi sudah pasti reaksi akan bercampur baur dan pelbagai bergantung kepada dari
kelas daripada kelompok mana pemikiran anda, ideologi dan juga nilai yang dipegang. Tapi ramai juga kata, kita kena fahami inilah realiti semasa pembentukan kerajaan juga dalam konteks kerajaan campuran yang disebut kerajaan perpaduan. Dalam masa yang sama, sebagai sebuah negara bangsa, kita nak bergerak ke mana dan apa yang kita mahukan daripada jemaah menteri ini, Prof? Reaksi dan juga penilaian analisis pertama, Prof. Terima kasih Zul dan Irfan. Bila saya mengerti reaksi-reaksi yang daripada A ke Z, positif ke negatif kan. Z ke A semula. Patut ada konspirasi lah, adalah infighting lah apa semua kan. Bagi saya, whatever kita nak discuss tentang kabinet ni, let's see taburan pengundi. Pengundi agak beza. Orang Melayu hanya mengundi 11% saja PH. Debat Undang-Undang Melayu duduk di Pakatan Perikatan Nasional. Dan sebenarnya yang terbanyaknya ialah bukan bersatu. It's PAS. Okey. Jadi dalam kerangka ini bagi saya, do we understand what is going on? Kerana kebanyakan kita bahas ini adalah kerana presiden nak pertahan kedudukan, nak bunuh geng sana. Ini kata mana etnik lah ini apa semua, agama lah apa semua kan. Hingga kemenangan PAS dia kata sebagai tsunami hijau. Bagi saya, you miss the boat. You miss totally the boat. I mean, with it infighting, is it ethnic, is it religious? You miss the boat. The nation has changed. The narrative yang nak diangkat sekarang, and this is what I feel UMNO fail to understand. And fail to understand hingga bergabung dengan PH. Kerana to me, jelas rakyat nak sekarang, bagi orang Melayu, kami mengundi PN bersatu as an option because kita nak good governance. Tak jauh beza dengan yang mengundi PH. Dan kami mengundi PAS, bukan Green Tsunami. Kerana kami nak somebody who jaga the guardians of the Malay. Bangsa dan agama dan budaya kita. Has nothing to do nak negara Islam, nothing to do kerana nak Tan Sri Muhyiddin. No, nothing to do. To me, now bila dia tengok, UMNO fail to understand the narrative of the nation. Fail to understand the new political discourse of the changing nation. Kan, bagi saya, the honest now, orang nak dengar what the PM10 akan bicara tentang aspirasi, visi, dasar dan pelan tindakan. Akhirnya kan, do you fall in dengan suara-suara akar umbi yang nak pertahankan, kalau saya, sampai ke Sabah-Sabah. Do you understand apa dia payung peradaban kewatanan dalam kerangka negara yang bukan multi etnik, bukan kepelbagaian, aneka kepelbagaian. Kalau kita nak bina, nak bukan saja kestabilan kemakmuran, tetapi satu peradaban dengan perubahan yang berlaku. Ini bukan sekarang, daripada PR14. Do you elites, the political understand suara-suara dan nada-nada keluhan kami yang sebenarnya what we want to move away from the ethnic dan religious discourse. Betul itu, Prof. Adakah PM miss the cue apabila semalam mengumumkan tidak menyentuh berkenaan hal itu, sebaliknya masih lagi menekankan soal ekonomi, kos sara hidup rakyat dan sebagainya? Bagi saya, masalah elit politik kita terperangkap dengan colonial knowledge. We always talk about negara, pembangunan, nak kemakmuran. Sebenarnya pengundi dah nak bukan saja itu saja, nak bangsa. Cakap negara dan bangsa kena diangkat bersama. Dan sad to say, kita punya ahli politik dan juga Perdana Menteri kita tak pernah mengangkat negara bangsa sebagai satu kerangka besar untuk diangkat dalam aspirasinya, dasarnya dan pelan tindakan. Akhirnya bagi saya itu saya nak perhati what PM buka mulut nanti. Satu, kedua, saya akan tengok bagaimana menteri dia angkat ni. Kita tahu banyak-banyak menteri dia angkat ni, bagi saya baguslah, berani kan. Tapi does Menteri Pendidikan faham what is going on?
Contohnya. Kementerian Pembangunan tahu tak what is going on. Kan? Dan warisan, do you find what's going on? Bagi saya, these are the core yang kita akan lihat. Bukan saya Menteri Agama. Kan? Tapi persoalan, kenapa di discourse is, ini yang saya kata, kalau pengalaman saya lah buat research ni, 4 bulan, new issue, masalah baru. 10 tahun, paradigm baru. Now, sekarang duduk dalam kita panggil the 30 year, the 30 year punya discourse of nation state. Bermula dengan menolak Melayu Union, nak bangsa Melayu, itulah UMNO, bukan kaum Melayu, bukan etnik Melayu. Lepas tu kita bangkit balik dengan May 13. Kenapa? Masa itu berlaku perubahan dasar pendidikan, budaya apa semua tu. And then now since PH menang in 2018, itu yang bangkit balik kerana mereka bahas multiculturalism. Dan itu orang Melayu tak boleh terima. Dan bagi saya ini benda-benda yang saya nak dengar the voices of Anwar. Kalau kita melihat kepada 1969 itu, penstrukturan semula fabrik masyarakat itu dilakukan, kita merujuk kepada Megaran, kita merujuk kepada dasar-dasar baru dan sebagainya. Tetapi dalam konteks 2018, dengan keadaan politik yang tidak sama seperti dahulu, dominasi kuasa itu juga dilihat lebih kepada pelbagai. Ada yang tanya, apa strukturnya, Prof? Mungkin ada yang kata, apa jalan penyelesaian dan juga cara kerjanya? Itu mungkin kerangka bagi marhaen biasa yang melihatnya. Tapi Prof melihat daripada sudut yang lebih daripada itu. Apa yang perlu dilakukan? Bukan sahaja seorang Perdana Menteri, tapi setiap ahli kabinet yang merentasi parti dan juga ideologi berbeza ini. Dia sebenarnya ini perbahasan ini mesti diangkat oleh setiap menteri kabinet. Dia bukan hanya perpaduan. Okey, jadi kalau yang saya lihat, sebenarnya pengalaman mengurus, kita panggil ekonomi, kemakmuran dan pengagihan agak bagus. Yang kita tak reti bahas sampai sekarang is dan negara bangsa. Dan bangsa kita gagal. Kita takut nak cakap. Saya heran. Kenapa masa sebelum pilihan raya kamu jual isu bahasa, budaya, agama. Lepas tu kamu tak pernah bercakap. Do you understand what is negara bangsa dan bangsa? Ini saya risau. Saya risau sangat how far our politician, tak payahlah, bukan politician bukan saja di sekolah, di universiti pun saya pun risau. Berapa orang yang bahas tentang negara bangsa dan bangsa ni? Hingga kan kita tak reti nak mengurus sebenarnya. Sebab itu to me, terutamanya DAP lah. DAP, you shouldn't control Anwar. Boleh kontrol ke, Prof? 4 orang saja. Baik, persoalan dia. That's what been doing hingga kan Tuan Mahathir kill the PH tu. Kenapa? Tuan Mahathir nampak you are changing the narrative negara bangsa. Kan? Kerana you angkat multiculturalism, tengok orang nampak Jawi ditolak, ini semua kutuk sultan, kutuk nabi. Look what's happening. Bagi saya, DAP now, we know you play very good game. Before election, masa campaign, kita tak dengar apa kamu. Tapi sekarang, nama-nama kamu ada dalam kabinet. Do you understand the narrative of the nation? Tapi dalam konteks pemahaman nation itu bukan sahaja kepada satu-satu parti, tapi keseluruhannya. Betul. Dalam kerajaan campuran Betul. ini. Pada pandangan Prof, bagaimana itu, ya, petaknya berbeza-beza, uniform pakai beza-beza. Tapi bagaimana perlu tampil dengan satu naratif yang sama untuk bangsa. Kerana kita mungkin melebarkan, okey, parti DAP, parti UMNO dan sebagainya. Tapi akhirnya, ini pasukan kerja untuk Malaysia. Betul, tapi soalan, do you have that? To me, kalau kita nak gali negara bangsa kita sekarang, kita kena balik pada akar umbi kita. Akar umbi kita, orang Melayu ni, dia tersulan peradaban alam Melayu. Maka lahirlah bangsa perantau tu. Sebab tu kita tak boleh sebut Jawa tu pendatang. Kan? Macam saya, walaupun saya orang Kelantan, ayah saya Minang. Kan? Jadi kita ni konsep Melayu dalam kerangka tersulam peradaban alam Melayu. Dan ini negara Malaysia kena ingat. Kita juga sudah tersaling berkait, intertwine dengan peradaban Asia. China datang ke sini, India datang ke sini, Timur Tengah dan sini, dan mereka datang bawah payung peradaban alam Melayu. Dan kita ni bukan buah satu tepung. Kita Selat Melaka, Laut Cina Selatan ialah gerangan peradaban daripada dulu lagi. Bukan sekarang saja. Jadi kita ni sudah membumi dalam sejarah dan warisan sedunia. Sebab itu kita ni sebenarnya is very cosmopolitan. Bukan kampung, bukan
kangkung. The problem that kita orang Malaysia ni is very cosmopolitan. Kita sudah membina peradaban. And I think our task now is bukan sibuk nak stabil dan kemakmuran. Bina peradaban, payung kewatanan anak watan itu. Dan kerangka yang tidak menafi. Tak menafi kepelbagaian, kebangsaan yang berbeza. Tapi di bawah payung peradaban Melayu, kalau dari segi politik, di bawah payung sistem sosio budaya politik Kesultanan Melayu. Period. You try to change that, you won't last long. Okey, Prof, kita beri ruang juga pada Syafiq untuk mengikuti perbincangan kita ketika ini. Yang mana Majlis Belia Malaysia pastinya bersetuju ataupun ada pandangan berkenaan dengan apa yang dikupas oleh Prof tadi, tetapi pokoknya kementerian yang biasa MBM engage ialah Kementerian Pengajian Tinggi dengan Datuk Seri Khalid Nordin. Yang ketika ini dijawab oleh beliau. Kementerian Pendidikan Yang Berhormat Senator Fadhil Nasidik dan juga Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Bagaimana anda melihat bahawa akan wujud simbiosis yang lebih baik untuk kerajaan dan kabinet kali ini untuk mengangkat idea yang diangkat oleh Prof tadi? Saya rasa satu komposisi yang baik. Saya juga amat bersetuju juga dengan apa yang dibincangkan, diutarakan oleh Prof tadi. Tapi saya kira daripada aspek pandang Majlis Belia Malaysia, kita sentiasa mengiklankan diri kita, organisasi kami sebagai satu mini Malaysian. Yang mana di dalamnya wujud pelbagai kelompok, pelbagai latar belakang, corak pemikiran dan segalanya. Tapi dalam masa yang sama, matlamat kita adalah untuk melahirkan belia yang mempunyai citra warga negara dan juga identiti bangsa yang kukuh. Tidak kiralah bangsa apa, tapi kita perlu bersama-sama meyakinkan bahawa Malaysia ini, anak mudanya adalah sangat-sangat dinamik dan sangat-sangat berfikiran ke hadapan. Dari segi ketiga-tiga kepimpinan kementerian ini, saya kira YB Hanayo satu sosok tubuh yang saya rasa sangat-sangat energetik, yang kita harap ianya boleh memberi sedikit suntikan semangat dan juga suntikan motivasi kepada pemimpin-pemimpin belia ini. Ada motivasi ke sebelum ni? Bukanlah, tidak ada. Tapi dia mungkin lebih sedikit energetik selepas ini. Dengan beliau yang memang sangat-sangat energetik. Dan kita pula memang sentiasa biasa berbincang dengan Kementerian Pendidikan yang hari ini kita ada Menteri Pendidikan Wanita yang baik, yang baru kan, kita tengok YB Fadhil Nasidik. Kita tengok pelbagai isu. Dan dulu kita ada Menteri Belia dan Sukan Wanita, sekarang ni kita ada Menteri Belia dan Sukan dan Menteri Pendidikan Wanita yang mungkin ada sedikit nilai kewanitaan dan sifat keibuannya. Mungkin ini boleh kita pairkan bersama-sama. Dan juga Kementerian Pengajian Tinggi yang saya rasa bukan orang baru, ia cuma kembali semula ke posisinya dengan idea-idea yang dari dulu lagi sangat-sangat membantu. Dan kita tengok bagaimana kita dapat mencorakkan belia kita dari segi ketiga-tiga kelompok ini. Kita ada kelompok belia bersekolah, kita ada kelompok belia pengajian tinggi, kita ada kelompok belia yang dalam Kementerian Belia dan Sukan. Kita tengok kita nak sinergikan bersama-sama untuk kita angkat pelbagai perbincangan-perbincangan tentang pembangunan watan, pembangunan negara bangsa melalui konteks sudut pandang belia hari ini yang lebih terbuka, dalam masa sama memegang nilai-nilai ketimuran Malaysia sehingga ke hari ini. Kita melihat kepada Kementerian Belia dan Sukan itu satu ketika dahulu ialah kementerian of course muda, yang penuh energi. Tapi ada masanya ianya agak lesu bergantung kepada kepimpinannya. Tapi sejak kalau tidak terlalu dikatakan sejak 10 tahun lepas semenjak YB Kajan dan juga Syed Saddiq dan sebagainya, kita melihat bahawa ada tuntutan yang lebih kuat dalam kementerian itu. Kerana kita melihat hari ini apa yang berlaku dengan undi 18 dan sebagainya, itu dapat dijelmakan dengan ada seriusnya kementerian yang dianggap macam bukannya kanan tetapi membawakan usul yang cukup penting buat negara. Dan inilah karakter yang perlu ada di setiap kementerian. Tidak hanya Kementerian Keuangan saja yang penting. Perpaduan macam Prof kata juga cukup penting sekali untuk berada di liga yang pertama. Jadi kalau Kementerian Belia dan Sukan itu, apa lagi ekspektasi dan juga yang kita mahukan YB Hanayo dapat gembling lagi. Dan juga bukan saja YB, tapi warga KBS secara keseluruhannya. Kerana isu-isu berkaitan dengan anak muda dan juga bukan cukup signifikan pada hari ini. Energi mereka besar, tapi menguruskan tenaga yang sangat hebat itu bukan mudah juga. Betul. Kita tengok PRU 15 ini lambakan ataupun kemasukan hampir 13 juta, 1.3 juta pengundi baru
yang 18 hingga 20 tahun ini adalah satu angka yang sangat besar dan dia memang totally mengubah sistem kita, totally mengubah landscape politik kita. Kita tengok bagaimana anak-anak muda hari ini sudah lagi tidak berfikir tentang parti politik yang membawa isu kaum, yang membawa isu sedikit tradisional, tapi kita tengok anak-anak muda hari ini sudah semakin matang dalam membincangkan dan berfikir tentang bagaimana polisi akan datang, bagaimana polisi pendidikan, bagaimana polisi iklim, contohnya perubahan iklim, dan bagaimana mengurus tadbir tata kelola kerajaan yang sangat berintegriti. Itu menjadi satu mauduk utama dalam perbincangan belia-belia kita hari ini. Jadi ini antara benda yang kita nampak bagaimana kementerian yang sebelum ini kita rasakan ianya di hujung-hujung, kan, dia di hujung-hujung, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Perpaduan, yang sepatutnya hari ini perlu untuk lebih ke hadapan, membawa isu-isu perbincangan yang lebih terbuka, membincangkan tentang perpaduan belia yang lebih dinamik, yang berfikiran ke masa hadapan. Bukan sahaja bagaimana kita nak cerita lagi tentang isu-isu perpaduan kaum yang saya rasa sudah lama kita bincangkan. Tapi bagaimana kita ingin melihat perpaduan kaum, perpaduan belia ini ke dalam konteks yang lebih besar dan membawa negara kita ke hadapan. So kita tengok pelbagai visi, pelbagai misi dan pelbagai dasar di Kementerian Belia dan Sukan telah dibawakan semenjak 2018 sehingga ke hari ini di bidang sukan kita ada visi Sukan Negara 2030, model baru pembangunan belia 2030 pun kita dah tinggal tunggu masa menteri untuk lancarkan, insya-Allah. Dan juga ada pelbagai lagi inisiatif-inisiatif dasar-dasar yang telah kita bincangkan bersama di peringkat Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan Majlis Belia Malaysia. Begitu juga di Kementerian Perpaduan. Saya kalau saya tak silap ada juga blueprint perpaduan negara yang saya rasa sedikit terkilan dalam blueprint perpaduan negara itu kerana mereka dalam perbincangan tidak melibatkan kita golongan belia. Bagaimana kita ingin bagaimana kita ingin melihat perpaduan negara akan datang tapi tanpa membawa kita, orang yang akan membawa Malaysia ke hadapan itu bersama-sama. Baik. Jadi ini antara benda yang kita rasa ke hadapan ini kita Majlis Belia Malaysia akan mainkan peranan untuk mengkonsolidasikan semula hasrat belia kita di Malaysia bersama-sama dengan kepimpinan baru. Bagaimana kita ingin hadirkan dengan idea-idea yang lebih membangun dan lebih baik untuk Malaysia kita yang lebih gemilang. Kita lihat sejauh mana ia benar kerana Perdana Menteri ketika ini merupakan pengkritik kuat kerajaan ketika memimpin sebelum Malaysia dahulu. Tapi menjelang pukul 2.40 petang ini, ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijadualkan akan tiba, tapi kita akan dapatkan juga perkembangan di pintu 2 Istana Negara bersama dengan Ridauddin Daud. Apakah perkembangan yang boleh dikongsikan bersama kita dengan nampak banyak kereta keluar masuk ketika ini? Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Ya, benar, memang ada banyak sebenarnya kenderaan yang sudah masuk. Saya fikir sudah pun lebih 20 kenderaan yang sudah memasuki pintu 2 Istana Negara hari ini bagi menghadiri istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia melibatkan menteri-menteri seramai, kalau diikutkan apa yang diumumkan semalam, seramai 28 menteri yang akan mengangkat sumpah pada hari ini. Pergerakan sebenarnya ada banyak, namun memandangkan semuanya ramai tidak membuka tingkap, jadi dengan tingkap gelap dan sebagainya kami tidak dapat mengenal pasti siapakah yang berada di dalam sana. Namun ada beberapa wajah yang sempat ataupun saya sempat lihat yang mereka sempat membuka tingkap dan ada juga yang melambai kepada media. Antara yang terbesar adalah pertamanya adalah Panglima Angkatan Tentera Malaysia Tan Sri Afridi Buang yang tiba pada jam 2.15 petang tadi, dan kemudian juga pada 2 minit selepas itu ada ketibaan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg. Walaupun kedua-duanya tidak membukakan tingkap, namun melihat kepada kenderaan dan juga nombor plate tersebut, saya dapat memastikan bahawa mereka yang tiba pada sebentar tadi. Dan kemudian sebelum itu sebenarnya ketibaan pada 2.07 minit petang iaitu Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dan kemudian 3 minit selepas itu saya dapat melihat Menteri Pengangkutan Anthony Loke Swee Fook turut hadir ke Istana Negara, masuk melalui pintu 2 ini pada jam 2.10 petang tadi. Mereka sempat membuka tingkap, jadi sempat saya melihat siapakah yang masuk ke dalam pintu 2. Dan kemudian saya sempat juga melihat
Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan, dan juga pada 2.21 petang tadi, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang baru saja pagi tadi mengangkat sumpah sebagai senator turut masuk ke dalam Istana Negara melalui pintu 2, dan kemudian pada jam 2.27 petang tadi Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim turut dilihat masuk. Dan menariknya sebenarnya, saya juga sempat melihat sebenarnya kelibat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar yang turut masuk ke dalam pintu 2 ini. Beliau kalau ikutkan nama beliau tiada langsung dalam senarai menteri yang diumumkan semalam, dan juga timbalan menteri pun sebenarnya masih lagi belum diumumkan. Jadi sudah pasti kehadiran beliau sedikit sebanyak menimbulkan pertanyaan di kalangan kami di pengamal media di sini yang sudah pun berkampung di sini sejak jam 2 malah lebih awal tadi, menimbulkan sedikit persoalan. Namun semuanya pasti akan, biasanya Syed Saddiq memang aktif di sosial media, mungkin beliau akan memaklumkan apakah tujuan ataupun sebab keberadaan beliau di Istana Negara pada hari ini. Dan sebenarnya kalau mungkin kita cameraman boleh kita melihat sedikit suasana di sini, sebenarnya hari ini sebenarnya tidaklah begitu ramai media seperti mana hari-hari sebelum ini. Kalau dilihat saya fikir mungkin lebih 40-50 atau mungkin sampai ke 100 media. Namun hari ini saya fikir mungkin tidak sampai 20 orang media yang berada di sini. Kebanyakannya saya lihat adalah media tempatan, mungkin kerana pelantikan menteri ataupun angkat sumpah menteri mungkin tidaklah begitu menarik perhatian mereka, jadi membuatkan mereka tidak membuat liputan di sini. Namun kita anda boleh lihat di sini anggota polis juga sudah pun berkumpul di sini, berkawal di sini sejak dari jam 1 tengah hari tadi membawa ke sekarang masih lagi berkawal. Dan seperti anda boleh lihat di sinilah tempat menteri-menteri akan datang singgah dulu sebelum masuk. Dan seperti anda lihat juga agak sukar untuk mengenal pasti mereka kerana kebanyakannya adalah muka-muka baharu, muka-muka yang tidak biasa kita kenal, tidak biasa kita lihat. Namun kenderaan mereka juga tidak biasa kami lihat, jadi agak sukar untuk kami mengenal pasti mereka. Namun pastinya kita akan membawakan perkembangan langsung kerana rakan tugas Firdaus Azil akan buat laporan berkenaan dengan ikat sumpah di dalam istana nanti. Sudah pasti kita akan mendapatkan nama tersebut dari semasa ke semasa. Namun buat masa ini inilah yang saya boleh saya laporkan. Keadaan di sini nampaknya sedikit tenang, tiada langsung provokasi atau sebagainya, semuanya berjalan tenang. Biasalah di Istana Negara beginilah keadaannya. Cuaca juga nampaknya semakin baik. Tadi nampak hujan, tapi sekarang nampak pun sudah semakin panas. Jadi buat masa ini mungkin ini yang saya boleh katakan. Timbalan Perdana Menteri juga saya fikirkan mungkin sudah pun tiba, kerana kalau dilihatkan kepada eskort dan juga kenderaan yang hadir tadi, saya fikir sudah kedua-dua Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan juga Datuk Seri Fadilah Yusof, kalau mengikutkan pada maklumat yang kami terima, mungkin sudah pun masuk ke dalam. Namun pastinya saya akan membawakan laporan dari semasa ke semasa dan saya akan sahihkan maklumat-maklumat ini, kerana sekarang ini yang boleh saya nampak hanyalah beberapa orang. Saya akan cuba dapatkan maklumat-maklumat mungkin daripada petugas-petugas di sini untuk bawakan kepada anda. Teruskan bersama dengan kami kerana saya akan terus berada di pintu 2 Istana Negara ini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Buat masa ini, kembali dulu kepada rakan setugas. Okey, terima kasih Ridauddin Daud. Kami akan membawakan perkembangan dan juga secara langsung sebentar lagi istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh jemaah Kabinet YB Menteri semuanya, dan itu akan kami bawakan sebentar lagi sejurus mendapat isyarat daripada rakan penyiar kami di Apil. So, kita dapatkan visual dan bawakan kepada anda apa yang berlaku di sana, dan antara reaksi berkenaan dengan kenyataan yang dibuat berkenaan dengan pembentukan kabinet ini termasuklah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melantik kleptokrat menunjukkan beliau telah menggadaikan prinsip tata kelola yang baik dan tegas. Pengerusi Perikatan Nasional itu menyatakan bahawa dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Paguh yang juga bekas Perdana Menteri berkata prinsip itulah yang sering dijaja oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berkata harapan suatu tempoh kempen pilihan raya umum ke-15. Muhyiddin berkata barisan kabinet itu disifatkan sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara kerana mempunyai ahli yang sedang berdepan dengan tindakan mahkamah. Beliau menyifatkan tindakan Anwar itu ibarat menjual maruah negara hanya kerana semata-mata ingin memenuhi keinginannya menjadi Perdana Menteri. Tegasnya lagi, kabinet kleptokrat yang tertubuh atas penipuan terhadap mandat rakyat itu tidak mempunyai sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara. Dalam pada itu, Muhyiddin turut mengkritik Anwar kerana memegang portfolio Kementerian Kewangan, satu amalan yang beliau sifatkan sebagai membawa kepada pemusatan kuasa dan penyelewengan berskala besar. Katanya lagi sukar untuk rakyat dan pelabur percaya terhadap kepimpinan Anwar sekiranya Perdana Menteri sendiri tidak jujur dengan agenda anti rasuah, reformasi institusi dan pembelaan nasib rakyat jelata. Seterusnya, ini reaksi daripada masyarakat umum sesuai daripada pengumuman barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pelbagai reaksi. Namun, rata-ratanya berharap kerajaan perpaduan ini mampu membawa Malaysia keluar daripada kemelut politik.
So far kita ada new PM kan. Hopefully untuk for the next year, apa yang dia boleh bagi dekat kita, macam let's say sekarang kos harga hidup tinggi kan. Yang mana patut dia boleh cover untuk tolong rakyat, dia tolong rakyat lah. Just minta tu sajalah. Macam kita orang meniaga barang-barang mentah ni kan. Especially telur ke tepung kan. So benda-benda yang tu bagi saya, kalau kita boleh tolong rakyat, kita tolong rakyat dengan tu. So untuk benda-benda yang besar tu saya tak. So far Barisan Kabinet yang Anwar pilih, boleh pakai. Kita boleh, saya rasa okey lah sebab semua yang education, semua yang ada experience punya orang kan. So hopefully yang untuk next year punya dia boleh buat yang lebih better untuk Malaysia lah. Harapan saya. Saya haraplah minta kerajaan pada kali ini boleh buat rakyat jadi senang lah kalau boleh. Tak nak lah macam dulu-dulu. Minta kalau kerajaan baru ni, minta baru betul baru. Pada saya patut sebab merangkumi semua negeri, semua parti, sebab tak ada mana parti pun yang dapat majoriti. Jadi tak boleh nak bercakap dia lebih kuasa lah. Jadi nampak macam campuran tu bagus. Bagus. Maknanya sekarang ni dia lebih kepada buat kata PM, kita move on. Kita pentingkan kepada rakyat. Bila rakyat senang, rakyat tak fikir pasal pemimpin. Sekarang ni rakyat tak boleh nak makan, tak boleh nak cari makan. Jadi dia pun mesti kacau pemimpin. Pada saya, barisan tu tak kira lah Zahid ke, Tok Mat ke, tu semua tak ada masalah. Ya, pendapat peribadi. Saya rasa tak not the best, tapi kita tengoklah macam mana. Bagi 2-3 bulan ke, tengok kalau boleh perform ke tidak kan. Itulah tak yang terbaik lah, tapi nak buat macam mana, kita kena ada kerajaan dan kita kena ada Perdana Menteri kan. Kalau tak jadi juga. Datuk Sri Fadilah sebagai boleh lah, boleh. Ya, dia memang satu watak yang saya rasa cukup berpengalaman lah. Okey, ini adalah kenyataan balas oleh Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fadzil terhadap kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini dalam satu hantaran beliau di Facebook-nya sebentar tadi, di mana bagi menjawab kenyataan Tan Sri Muhyiddin, Fahmi mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah melemparkan fitnah dan tuduhan yang keterlaluan terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan yang telah dilantik dan dibentuk atas titah Nasihat Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kata Fahmi, mungkin Tan Sri Muhyiddin lupa, tetapi ini bukanlah kerajaan Pakatan Harapan di mana Perdana Menteri boleh melantik sesiapa sahaja yang diingini. Dan ini juga adalah kerajaan perpaduan yang dibentuk secara bersama, di mana dasar dan keputusan penting akan dibuat secara mesyuarah, termasuk dalam isu pelantikan jemaah menteri. Ini satu perubahan penting bagi mengelakkan kesilapan yang berlaku dalam setiap pentadbiran sejak 2018, di mana pelantikan jemaah menteri seringkali dibuat bukan mengikut saluran pimpinan utama parti. Pada ketika itu, kita melihat kelompok-kelompok kartel dalam parti dipersenjatakan. Lalu mewujudkan kenyataan parti dalam parti, parti in the party, yang akhirnya merosakkan kestabilan politik dalaman parti. Maka berbeza dengan 3 pentadbiran sebelum ini dan menginsafi apa yang telah terjadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Ketua Parti dan Gabungan dalam Kerajaan Perpaduan ini telah bersetuju bahawa senarai calon jemaah menteri akan ditentukan parti atau gabungan masing-masing. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak puas hati, kata Fahmi, janganlah marah ataupun melemparkan tomahan kepada Perdana Menteri kerana bukan Perdana Menteri yang menamakan calon-calon dari parti atau gabungan lain. Penting, Fahmi kata, untuk beliau tegaskan komitmen Perdana Menteri bahawa keadaan perpaduan ini tidak akan sesekali mencampuri urusan kehakiman dalam mana-mana kes. Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata Fahmi, hentikan serangan polemik yang mengeruhkan dan cuba mengelirukan rakyat. Penting bahawa kita ingat, kata Fahmi, Tan Sri sendiri mempunyai banyak isu yang perlu diteliti dan ditelusuri kerak, termasuk isu One Bestari Net dan juga isu dana 500 bilion yang dikatakan dibelanjakan sewaktu tempoh pandemik. Ini kenyataan balas oleh YB Fahmi Fadzil yang kita boleh bincangkan sebentar tadi lagi. Tetapi kita melihat, Prof, kita dah berbincang, Prof cerita pasal negara bangsa, kita cerita pasal orang muda juga, reaksi rakyat juga kita dengarkan tadi. Kita berbincang daripada malam tadi yang macam YB Fahmi Fadzil juga mengatakan bahawa pembentukan ini mengikut kepada pola kepada kelas-kelas cadangan parti politik
dan kita pun mengharapkan ada inklusif termasuk siapakah etnik-etnik yang diletakkan, jumlahnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau tanya rakyat biasa pada hari Sabtu ini, yang mungkin malam kan ada kenduri ataupun tengah balik kampung dan sebagainya, mereka akan kata, oh, kita tak ada pilihan, kita dah pergi keluar mengundi. Ini saja kita tentukan, kita nak buat kerja. Dan kalau kita lihat, dia takkan lihat secara terperinci bahawa musnah ataupun gemilangnya masa depan hanya kerana who's who in the cabinet. Akhirnya kita nak buat kerja tu. Bagaimana memahami sentimen rakyat? Ini bak kata orang inai di dakwat biru masih lagi ada. Jadi mereka kritikal tapi mereka pragmatik. Dan pragmatik mereka itu sukar ataupun kadang-kala kabur di pandangan orang politik bila mereka melontarkan naratif. Pada pandangan Prof. Dia ini kalau kita belajar management, kita panggil Maslow punya teori lah. So, manusia secara asasnya mikir tentang kehidupan dia, survival dia, makan, minum, kerja dia. Itu asas. Tetapi mengikut kelas pula, kalau kelas tu kelas benda kelas bandar, dia bukan terhenti di tak bergerak, tak makan. Tapi dia mikir tentang apa dasar kamu. Apa plan tindakan kamu. Kan? Tapi kalau pergi yang tinggi lagi, semakin mengeciklah. Iaitu dia fikir, where are you taking us? Apa jadi dengan bangsa kami? Apa jadi dengan ethno-symbolism kami? Kan? Apa jadi dengan warasan kami? Kan? Jadi bagi saya, obviously kefahaman dalam ini penting bila kita menganalisa keluhan dan degup jantung rakyat di akar umbi. As far as concerned, very simple. You can anybody can form the government, be PM. Tapi what we want is please take care of our kebajikan. Period. Okay? Sebab itu kalau saya lah, rakyat sekarang tak bermain dengan etnik, tak bermain dengan agama, tak bermain dengan parti. Dah tahu dah, sebenarnya all of you are hopeless. In the sense that siapa naik pun, bukan fikir kami. Tapi what we nak fikirlah kami, kebajikan kami, ketidakseimbangan, kepinggiran and all those things kan. Tapi we trust you akan handle negara bangsa dan bangsa tu. Kami tak sampau, tak fikir semua benda tu kan. Kami seronoklah tengok kebangkitan Mak Kilau. Tapi kami tak boleh bahas macam Mak Kilau bahas dalam wayang tu. Dalam wayang? Demi agama dan bangsa kan. Tapi itu yang kami nak tu. Tapi you don't have to tell us about that. You should do that. So itu bagi saya bila Zul dengan Irfan dengan Syafiq bahas tentang kita panggil menteri-menteri yang sebenarnya muda. Kedua, tak pernah ada pengalaman, tak ada, tapi pegang pos yang gila-gila. Bagi saya berani Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Obviously dia datang dengan kerangka generasi muda. Kalau saya, I don't see Syafuddin, Hanayo, ataupun Fazila, ataupun yang lain-lain yang muda-muda dalam kerangka yang Fahmi. Mereka anak muda tak ada pengalaman. No. To me, I trust them to define the nation. I trust them to manage the nation. Kerana ini geng, bukan kalau saya dulu kita cakap etnik agama. No, now we shouldn't talk about that. We should talk about, masyarakat kita kena beza di antara Malaysian generasi 1, Malaysian generasi 2, Malaysian generasi 3. Generasi 1 ni ialah geng-geng yang sibuk nak ketuanan Melayu, nak ketuanan Cina, ketuanan ni. Itu banyak kuasa. Mereka yang bercakap. Ni geng-geng tua lah. Tapi geng-geng tua duk pegang parti ni. Kan? Tapi there is the second one, the generation 2. Tapi kerana dalam politik ni, walaupun dia generation 2 ni, dia tak bermain etnik agama. Dah adalah diskurs kita ni rakyat Malaysia, kita bangsa Malaysia. Tapi masih lagi bermain dengan chauvinism, dengan perkauman tu. Sebab tu mereka ni tak boleh naik juga. And then yang dia angkat oleh Anwar to me very daring. Dia mengangkat Malaysian Gen 3. Gen 3 ni dia lebih terbina bukan perbezaan, persamaan di antara mereka. And then mereka sebenarnya ni kumpulan bahas tentang narrative of the nation. Mereka ni ada. Kalau you dengar ceramah yang Rafizi, he talks about the nation. You tengok sebenarnya kita jarang. Cuba tengok Hanayu. Masa banjir Selangor tu, dia kita naklah banding hak lain tu, pesanan dia, she can go to the mosque pakai tudung.
Understand? Kan? Dan boleh pakai apa running suit dengan nampak betih, bersih longkang semua kan. Saya rasa these are the nation yang saya sedih tu kenapa many of these dibuang oleh most party. Ni pemilihan parti pula kan? Betul. Mereka dibuang oleh the kepimpinan parti tu. You tengok oncoming di pelanting, jumpa bayang ni. Umur dia bukan umur pesara, tapi dia isi pesara. There's something wrong lah what's happening on politics. In fact, this is to me, oncoming tu setara dengan Fahmi, setara dengan setara juga dengan Syahriar apa semua dalam UMNO dalam PAS. Tapi persoalan dia, why we fail to understand our trust now is in this Gen Malaysian tree, not ethnic, not agama. This is my discourse. Tapi kerana pertentangan politik yang begitu kuat juga dan juga perbualan di media sosial yang lebih terbuka, Gen 3 ini juga selalu dibuli. Kalau kita tidak salah untuk menggunakan perkataan tu. Kerana budak muda, budak-budak buat keputusan yang tidak cerdik ataupun segala tindakan main TikTok. Ini persepsi daripada kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya kerana ianya begitu dominan dan juga mudah diketawakan dan itu meresap dalam masyarakat. Bagaimana kita belajar daripada aspek itu? Dan juga menteri-menteri Gen 3 ini tadi perlu membuktikan bahawa mereka lebih daripada sekadar untuk diketahukan. Dan kalau main TikTok tu ada sebabnya. Ya. Kalau saya ada tiga benda lah. One, sekarang kita kena terima. Pendekatan politik UMNO, the Malay centric, the PAS dengan Daulat Islamiah dia, termasuklah PKR dengan kaedah dengan PKR sebenarnya DAP dengan Malaysia Minister, you punya pendengar politik is stalemate dah. You haven't been able to change the nation sampai sekarang pun. To me, please lah. Your political approaches is nonsense to me. Okay? Sekarang ni dalam TikTok, ambil satu contoh TikTok. Kan, di antara anak-anak muda antara TikTok ialah, ini kalau duduk bahang dengan saya lah. Kata, bro, dalam satu TikTok ni, dia macam ni. Dia jangan undi Zahid. Kenapa? Kenapa? Jangan undi Anwar. Tapi kalau melihat dalam TikTok tu, ini macam isunya, isu Zahid, isu Anwar. Saya rasa, kalau saya orang tua ni ada pengalaman, the next level, the discourse is not about Zahid dalam UMNO, Malay centric, Anwar dalam walaupun dia Islam dalam PS dengan DAP. No, what they are questioning basically is one, bad governance and the nation. Tapi mereka tak bahas tu. Mereka tak bahas kita nak pertahankan negara bangsa kami. Bukan saja kemakmuran, bukan kestabilan. Tapi jati diri, maruah dan bangsa kami. Saya rasa itu tak diskurs oleh anak-anak muda dan TikTok. Tapi kita tahulah kita yang bila kita tengok dia not rejecting Zahid, rejecting Anwar, dia rejecting discourse of the nation. Itu pandangan saya. Okey Prof, kita nak berhenti rehat seketika dahulu kerana difahamkan nanti kita akan bersedia untuk melihat kepada lintas langsung dari Istana Negara. Kita berhenti rehat dahulu. Syafiq juga mungkin ada komen selepas ini. Irfan juga nanti TikTok Warrior. Okey. Dengar jawapan depan. Jawapan lepas ni kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, bertemu lagi kita di Astro Awani. Kami bakal membawakan istiadat angkat sumpah. Sebentar lagi kalau dapat dinaikkan visual dari rakan penyiar dari RTM. Inilah visual langsung dari Istana Negara di mana istiadat angkat sumpah Jemaah Menteri akan berlangsung pada bila-bila masa dan kita menanti keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk memulakan istiadat pengurnian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan serta sumpah simpan rahsia oleh YB ataupun yang berkhidmat menteri yang bakal dilangsungkan pada petang ini, Irfan. Ya, sebelum pukul 3 petang, kita nak teruskan sedikit apa yang Prof katakan. Dengarkan pandangan Syafiq berkenaan dengan penggunaan TikTok dalam naratif pembincangan bangsa. Adakah itu perkara yang berlaku dan adakah kabinet sekarang ini mempunyai kekuatan untuk mengangkat dan meneruskan pembincangan dan naratif itu dalam media sosial yang seperti mana Zul sifatkan terbuka? Saya rasa di media sosial kita memang dia satu ekosistem yang
masih baru dan belum diteroka sepenuhnya. Kalau kita tengok penggunaan media sosial sewaktu kempen pilihan raya, dia jadi satu tempat perbincangan perbezaan ideologi dan perbincangan yang sangat-sangat ada dua pihak. Satu yang terlalu far left, satu yang terlalu far right. Kita tak jumpa perbincangan semasa kempen pilihan raya itu yang betul-betul center. Tapi selepas daripada pilihan raya, kita dah ada kabinet, kita dah ada Perdana Menteri. Saya rasa kita perlu gunakan media-media seperti ini untuk kita kembalikan semula perbincangan negara bangsa kita, perbincangan tentang nation building, pembinaan negara kita ini, walaupun dalam perbincangan tentang bangsa atau perbincangan tentang kaum, etnik dan segalanya, tapi kita kena cerakinkan, pinjam ayat yang tak lama. Kita perlu cerakinkan apa sebenarnya topik-topik utama yang perlu diangkat semula untuk dibincangkan dalam isu bangsa, isu etnik, kaum dan segalanya. Adakah kita perlu kembali kepada perbincangan generasi 1 Malaysia, generasi 2 Malaysia seperti yang Prof cakap tadi, ataupun perbincangan konteks bangsa dan kaum ini dalam konteks generasi ketiga Malaysia sekarang ini berkisahkan tentang apa? Pencapaian, kesejahteraan rakyat, kesenjangan ekonomi ataupun good governance dan lain-lain ini perlu juga dibincangkan dalam konteks bangsa dan lain-lain, kerana kita tidak ingin melihat ataupun melabelkan sesekali bangsa itu sebagai sedemikian-sedemikian, bangsa ini sedemikian-sedemikian. Tapi kita perlu tengok bagaimana Malaysia boleh move forward ke hadapan. Kita tengok rakyat Malaysia ini, walaupun kita bincangkan dari segi konteks Melayu, Cina, India, tapi ada satu nilai universal. Nilai universal Malaysia, bangsa Malaysia yang perlu untuk kita bincang dan kita kupas bersama-sama. Tapi adakah orang muda memang hendak membincangkan tentang hal itu ataupun hanya sekadar trend kerana lagunya itu catchy, mempertahankan kepimpinan ulama? Marilah beramai-ramai kita ikuti trend tersebut. Tapi dalam masa sama, betul, itu trend satu perkara. Tetapi dalam masa sama, kita melihat kepada konten di dalam TikTok contohnya. TikTok is just a platform. Betul. Tapi akhirnya apa yang berada di belakang fikiran mereka anak muda itu begini. Saya rasa itu yang bila saya cakap dalam media sosial TikTok tu utamanya lah. Dia lapisan dia cuma lapisan depan, tapi lapisan belakang tu belum lagi kita teroka. Okey, kita enough with this lapisan. Let's move forward. Cuba kita kupas pula. Apa sebenarnya kepimpinan ulama yang memang kita nak pertahankan. Contoh, kita tidak juga ingin menolak sepenuhnya, tapi juga kita ingin bawa perbincangan pertahankan kepimpinan ulama itu ke center. Satu nilai universal yang boleh kita bincangkan bersama-sama. Kita ada Kementerian Perpaduan yang mungkin boleh menjadi fasilitator untuk membincangkan tentang bagaimana ulama, bagaimana pemimpin agama ini boleh main peranan dalam pembentukan negara bangsa untuk nilai-nilai universal yang kita pertahankan bersama-sama. Siapa watak sentralis itu? Saya tak tahu, kita tengok macam mana Kementerian Perpaduan ataupun boleh. MBM. YB Kementerian Perpaduan YB Agor mungkin boleh start, tapi Majlis Belia Malaysia kita menawarkan diri kerana kita sentiasa menjadi orang tengah dalam setiap perbincangan berdasarkan kepimpinan berdasarkan perbezaan etnik, kerana di Majlis Belia Malaysia kita adalah mini Malaysia. Saya suka apabila tadi Syafiq mengatakan bahawa kalau ada tahap-tahap tertentu Majlis Belia Malaysia dilibat uruskan dengan sebaik mungkin di KBS contohnya. Tapi tadi juga menyebut bahawa kalau dalam Kementerian Perpaduan itu tidak dilibatkan MBM. Kita masih lagi, kita tidak mahu akhirnya nanti apa juga terma dan juga label yang kita berikan, mereka ni perlu buat kerja secara inklusif. Betul. Bukan kabinet je perlu namanya inklusif, tapi akhirnya nanti dah letak nama, cara kerjanya macam mana, inklusif ke tidak. MBM sendiri, apa wishlistnya? Kerana takkanlah Kementerian Belia dan Sukan je yang panggil MBM. Betul. Takkan Kementerian Sains, Teknologi dan juga yang berkaitan dengan perubahan iklim tak perlukan pandangan MBM. Dan itu menuntut juga gerak kerja yang lebih cergas daripada MBM sendiri. Betul. Jadi bagaimana? Kalau kita kata ini cara masa buat kerja, bagaimana kita elakkan budaya silo itu? Kerana itu mungkin sering kali terjadi. Dan itu juga bukan saja daripada pihak kepimpinan tertinggi, tapi kadang-kadang kita tanya diri kita, kadang-kadang kita silo juga. Syafiq, bagaimana? Saya rasa itu satu perkara yang perlu untuk kita nilai. Di peringkat MBM juga kita sedang menilai bagaimana kita ingin berpartisipasi secara aktif di dalam merentasi kementerian. Di peringkat kerajaan kita ada jawatan kuasa pembangunan belia antara kabinet yang disertai oleh pelbagai kementerian yang memainkan isu-isu ataupun agenda berkaitan belia. Bukan saja KBS, tapi kita harap selepas ini kehadapan kementerian seluruhnya akan lebih cakna bahawa isu belia ini bukan sahaja di KBS.
bukanlah kata kita nak ambil peruntukan di kementerian lain, bukan. Tapi kita bawakan isu berkaitan belia, berkaitan sains dan teknologi. Kita bawakan isu berkaitan belia, berkaitan tentang pertanian dan peladangan. Kita bawakan isu pertanian, isu-isu belia berkaitan kos sara hidup dan tiada rumah di KPKT dan segalanya. Jadi makanya MBM ini kita harap semua kementerian selepas ini, baik menterinya, baik timbalan menterinya, baik KSU-KSU-nya ataupun pegawai-pegawainya boleh menerima MBM dengan platform, dengan lapang hati dan lapang tangan supaya kita boleh berbincang bahawa MBM ini menjadi suara ataupun organisasi yang membawakan isu-isu untuk diselesaikan oleh pihak kerajaan. Dan kita harap mantan Presiden Majlis Belia Malaysia ini, yang sekarang ini merupakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, faham akan letak duduknya Majlis Belia Malaysia ini, bagaimana peranan yang boleh kita mainkan, dan beliau dapat memberikan sedikit gegaran kepada kementerian-kementerian dan menteri-menterinya. Saya suka bila Syafiq kata, kita bukan nak minta peruntukan daripada kementerian lain. Itu mungkin di bawah sedar dikatakan, tetapi itu mungkin persepsi dan juga perkara yang sentiasa berada dan juga persepsi. Syafiq, adakah itu yang berlaku dan juga bagaimana nak pecahkan perkara paling mudah? Kalau saya ni aktif, bukanlah kita nak minta peruntukan. Betul. Kita nak menyumbangkan idea dan sebagainya. Mesyuarah. Tadi YB Fahmi Fazil mengatakan bahawa pembentukan kabinet ini dengan mesyuarah kerana tidak semuanya inilah kerajaan campuran perpaduan. Jadi kalau MBM, bagaimana ini perlu diturunkan kepada kaki tangan awam, penjawat awam. Kalau MBM datang ke kementerian lain tu bukan untuk minta bantuan ataupun peruntukan contohnya. Bagi stigma itu dapat diubah. Betul. Kita belia ni bukan sahaja Majlis Belia Malaysia, tapi kita adalah organisasi yang melihat pelbagai segmen belia. Banyak belia yang suka berbincang tentang idea dan polisi, contohnya perubahan iklim, diplomasi dan segala-galanya. Kadang-kadang mereka tiada tempat untuk membincangkan dan membawa idea mereka ke hadapan. Dan kadang-kadang kita channelkan mereka ini untuk berbincang dengan Kementerian Sains dan Teknologi, contohnya. Tapi bila kita bawa, ni nak buat program dah ni. Kami tak ada duit. Kenapa datang macam tu? Kami tak ada duit. Itu kita perlu fahamkan semua orang-orang di kementerian ni bahawa sebenarnya kadang-kadang belia datang ini, orang belia datang bukan saja ingin peruntukan untuk buat program, tapi kadang-kadang kita ada pandangan kita yang kita dah study lama ni, tapi kita nak suara kita ni sampai ke peringkat-peringkat pembuat dasar dan pembuat polisi. Jadi inilah forum yang sepatutnya kita buka di peringkat kementerian. Kita ada Majlis Perundingan Belia Negara peringkat kebangsaan yang ditata kelola oleh Kementerian Belia dan Sukan dan dihadiri oleh KSU kementerian lain, dan kita harap ini dapat menjadi future working profile ke hadapan bahawa belia ini perlu wujud di setiap kementerian. Okey, kalau dilihat visual dari Istana Negara, difahamkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah pun berangkat memasuki ke Balai Rong Sri untuk mengikuti istiadat pengurian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri. Kalau sudah ada isyaratnya, mungkin kita terus saja ke belum lagi. Okey. Kita adalah visual terkini yang kami bawakan dari Istana Negara dan kita akan bawakan secara sejurus mendapat isyarat untuk mengikuti istiadat itu kalau sudah dilangsungkan. Ya. Dan kepada anda juga, anda boleh berpartisipasi bersama kami kerana Malaysia masih lagi memilih dan kita masih lagi membuka suara anda, suara Malaysia untuk diangkat menerusi bancian ataupun undian yang kami lakukan. 100 hari pertama kerajaan, apa fokus utama anda? Apa kerisauan rakyat yang perlu diselesaikan dan juga diutamakan oleh kabinet ini? Satu, kami bagi pilihan, adakah kos sara hidup, pendidikan ataupun pelaburan? Anda boleh mengubah angka-angka di tepi itu dengan berkongsikan kerisauan ataupun keresahan anda dengan scan saja QR code di hujung sana dan anda boleh berpartisipasi untuk mengundi perkara ini, Irfan. Ya, dan sementara kita menunggu isyarat daripada Istana Negara berkenaan dengan istiadat akan melangsungkan selepas ini, seringkas Prof, itu peranan MBM merubah persepsi bahawa belia tidak datang hanya untuk minta duit. Untuk ahli akademik juga. Kadang-kadang bila datang jumpa menteri ini membebel sahaja. Tak ada benda yang konstruktif. Mungkin ruang akademik juga untuk membawa perubahan dalam kerajaan akan datang. Saya sebenarnya seperti dasar Majlis Pertuan Negara. Tugas profesor ni menyumbang untuk pembangunan negara.
Kan, pembinaan bangsa. Bagi kita ni bukan nak dokong parti, nak dokong apa benda kan. Kita nak dokong government of the days. Whoever the government. Kami ni sudah dah melalui peradaban negara. Daripada kecil sampai ke pendapat PhD, berapa juta dah habis dah kami. Sekarang ni kami nak menyumbang. Bagi saya, this is where setiap profesor dia ada kepakaran sendiri. Dan kalau saya lah, kalau nak nasihat ada PM. Kalau saya first, you kena ada keyword besar. Because now we are talking about new political idealism dan narrative of the nation. Jadi kalau saya, 3 keywords very important for us. First is kemakmuran bersama. The second, we kena memperakui dan mengangkat aneka kepelbagaian, super diversity. The third, kita tak boleh lari daripada membina bangsa sepunya. Kerana bagi saya ni, saya tak nak macam sekarang silo, macam beliau pergi ingat nak minta duit kan. Bagi saya macam, you tanya profesor pergi nak minta duit kan. Naik paling kepala kami ngomong politik ni kan. Jadi, sebenarnya kita bila kena ngangkat, bila sebut negara bangsa tu, the government of the mesti governance of the negara bangsa. You bukan nak pisah negara dan bangsa. Sekarang ni kita memisah. Oh, siapa jaga bangsa? Oh no, bagi kat mana? Kat perpaduan. Oh, kami ekonomi projek saja. Berapa persen you nak? Macam tu saja kan. Tapi saya no. Has to be satu. Sebab tu bila saya melihat governance of the nation, negara bangsa ni, pertama, macam saya kata, aneka kepelbagaian. Jadi, setiap governance of the day mesti menyelesaikan masalah keperluan, kepelbagaian budaya, agama, bahasa tu. Kenapa? Kubur dia ke tempat bakar mayat kena dipikir. Kalau berlaku conversion, how do you handle that? Okay? The second, you kena pastikan tabi urus ketidakseimbangan sosial masyarakat demi menjaga kebahagiaan rakyat. 3 bagi saya very important Malaysia sekarang ni. You kena macam agung cadangkan lah. Dan titah tu kena buat lah. Iaitu akta kenyataan berbangsa sosial perkawaman mesti digubal. Dan the fourth one, ini saya nak angkat, iaitu narrative of the negara bangsa bawah dalam kefahaman payung peradaban kewatanan itu dalam masyarakat aneka itu mesti diangkat sebagai perbahasan. Dan ini benda ni kena difahami oleh setiap kementerian. Sebab itu kepada saya, kalau nak mengukur KPI ke setiap kementerian, bukan saja kalau sekarang economic return ataupun social impact atau nak cerdik sikit environmental impact. No, the fourth one is bangsa sepunya. Saya kata kalau kita angkat ni benda, dan ini akan menentukan dasar dan pelan tindakan menteri-menteri yang baru ni diangkat. Semoga at the end of the day kita berjaya membangun negara bangsa, bukan projek ekonomi, kan? Atau teragih tentang bahasa Melayu ni, bahasa Melayu ke bahasa kebangsaan ni, bagi no. 4 benda tu kena ada. Sebab itu keyword is 3. Kena makmur, kemakmuran bersama, mengurus aneka kepelbagaian. Lepas tu bangsa sepunya. Lepas tu the next one, kita mesti governor ni jangan urus satu bahagian. Not only kemakmuran ni, tapi juga nation building, bangsa tu. Dan kalau itu 4 benda tu penting kan. Dan akhirnya saya kata we cannot work in silo macam apa yang dirasai oleh Syafiq dengan beliau dah kan. Tak malu-malu main nak minta duit kan. Saya kata no. You kena ada rentas. You walaupun you jaga JK, jaga parit, jalan raya, you kena tengok jalan raya tu itu menghubungkan, memisahkan komuniti. Sama lah dengan ingat dulu kita bercerita kan, buat jalan tapi nampak kapal rompas berhenti kat situ. Tapi nak cerita, we cannot play that kind of game. Kita sekarang kena mengurus bukan ahli UMNO, ahli PAN. Kita mengurus bukan saja kestabilan keamanan. Kita membina peradaban bangsa sepunya Malaysia yang dengan naratif baru.